Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para ibu bapa serta penjaga murid Sekolah Kebangsaan Ibrahim yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah kerana kita dapat bersua walaupun secara atas talian. Saya Cikgu Rahmat bin Abdul Rahim, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Ibrahim yang baru. InsyaAllah kita doakan semoga suatu hari nanti kita dapat bersua muka jika keadaan mengizinkan dan wabak COVID-19 kembali normal. Hari ini saya akan sampaikan sedikit maklumat berkaitan garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam normal baharu 2.0 bagi Sekolah Kebangsaan Ibrahim. Alhamdulillah, Kementerian Pendidikan Malaysia seperti yang kita sedia maklum telah mengumumkan pembukaan sesi persekolahan tahun 2021 secara bersemuka yang akan bermula pada 1 hari bulan 3 2021 bagi murid prasekolah tahun 1 dan tahun 2. Sementara bagi murid tahun 3, 4, 5 dan 6 akan mula bersekolah pada 8 hari bulan 3 2021. Kita semua rasa bersyukur kerana anak-anak sudah mula boleh hadir ke sekolah bagi memulakan sesi persekolahan secara bersemuka. Sejak sekolah mula dibuka pada 20 Januari 2021, anak-anak kita dan guru-guru menjalankan pembelajaran secara pengajaran dan pembelajaran di rumah (PDPR). Bagi ibu bapa dan guru-guru, pembukaan sekolah secara bersemuka amat dinanti-nantikan. Begitu juga dengan kami, guru-guru di Sekolah Kebangsaan Ibrahim khasnya dan seluruh negara amnya. Namun begitu, kita masih harus berhati-hati menjaga diri kita daripada pandemik COVID-19 ini kerana ianya masih berada dalam lingkungan kita semua. Sehubungan itu, saya ingin mengambil kesempatan di sini bagi menyampaikan sedikit garis panduan kepada ibu bapa penjaga murid Sekolah Kebangsaan Ibrahim berkaitan tanggungjawab dan peranan ibu bapa bagi memastikan anak-anak kita selamat semasa berada di sekolah. Yang pertama, memastikan anak tidak ke sekolah jika bergejala seperti demam, batuk dan atau sesama. Jika suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius, anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu hadir ke sekolah. Sekiranya semasa berada di sekolah, suhu badan anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan melebihi 37.5 darjah Celsius, anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan akan diasingkan di dalam bilik isolasi dan para waris akan dihubungi untuk mengambil anak pulang. Yang kedua, mengajar anak langkah-langkah mencuci tangan dengan betul. Yang ketiga, menasihati anak mengamalkan penjarakan sosial. Pesan kepada anak-anak agar tidak bersentuhan secara fizikal dengan rakan-rakan mereka seperti bersalam-salaman. Yang keempat, mendidik anak amalan batuk dan bersin dengan betul. Yang kelima, memastikan anak sentiasa memakai pelitup separuh muka atau face mask apabila hadir ke sekolah. Yang keenam, menasihati anak supaya mematuhi sistem pergerakan pergi dan balik ke sekolah. Dan yang ketujuh, memberikan motivasi kepada anak-anak untuk terus belajar. Namun begitu, pihak sekolah akan sentiasa memastikan keselamatan anak-anak, tuan-tuan dan perempuan diberi keutamaan semasa mereka berada di sekolah. Pematuhan kepada SOP akan sentiasa disampaikan kepada anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan dari semasa ke semasa. Selain itu, pihak sekolah juga memohon kerjasama serta sokongan ibu bapa bagi memastikan keselamatan anak-anak kita terpelihara dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Kerjasama serta sokongan ibu bapa amat diharapkan supaya memberi kerjasama kepada pihak sekolah dalam menguruskan anak-anak kita bersama. Bagi memastikan keselamatan anak-anak, beberapa perkara perlu dipatuhi oleh ibu bapa. Ibu bapa hanya boleh menghantar anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan hanya di pintu utama sekolah sahaja. Ibu bapa tidak dibenarkan memasuki kawasan sekolah. Ini selaras dengan panduan yang telah diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Pelajaran Malaysia. Kita sedia maklum, ibu bapa ingin melihat suasana anak-anak belajar dan berada di dalam kelas. InsyaAllah, kita akan berusaha untuk membolehkan ibu bapa mengikuti pembelajaran anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan secara live streaming atau rakaman
yang akan dihantar melalui grup kelas anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, terutama bagi kelas prasekolah dan tahun 1. Saya juga ingin maklumkan pada waktu rehat, anak-anak akan makan di dalam kelas dengan pengawasan guru. Makanan boleh dipesan oleh anak-anak melalui guru kelas dengan kadar bayaran yang ditetapkan. Murid digalakkan membawa sudu untuk makan. Saya juga ingin menarik perhatian pada waktu datang dan balik dari sekolah. Saya mohon kerjasama ibu bapa agar tuan-tuan dapat mematuhi masa datang dan masa balik yang telah ditetapkan dengan merujuk jadual waktu belajar anak-anak yang akan dibekalkan nanti bagi mengelakkan kesesakan di hadapan pintu utama sekolah. Akhir sekali, saya mohon agar tuan-tuan dan puan-puan dapat menghantar anak-anak ke sekolah untuk belajar seperti biasa. Kami pihak sekolah akan berusaha sedaya upaya memastikan keselamatan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan diberi keutamaan dan dijaga dengan sebaik yang mungkin. Sama-samalah kita berganding bahu bagi memastikan anak-anak kita dapat menimba ilmu dengan selamat dan berkesan. Kita lindung kita lindung semua. Let's us, hand in hand, we move forward together in order to give the best education to our kids. We are the best. Terima kasih.